Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Cikgu Yaakob selaku Ketua UPU kawasan UPU Pancing Bukit Rangin. Yang berbahagia Ustaz Rosli selaku yang di-Pertua PAS kawasan Kuantan. Yang berbahagia Ustaz Yusof yang di-Pertua PAS kawasan Paya Besar. Ahli-ahli jawatan kuasa PAS Dun Pancing, seluruh jawatan kuasa program, ahli-ahli PAS, ahli-ahli PKR, ahli-ahli DAP, pakcik-makcik, adik kakak, tuan-tuan dan perempuan sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami, bersama saya, bersama juga dengan saya pada program ceramah kita pada malam ini. Dan saya kira selain daripada mendengar program ceramah daripada yang di-Pertua PAS kawasan Kuantan dan juga PAS kawasan Paya Besar, tapi mungkin tuan-tuan dan perempuan nak juga bertemu dengan saya. Dia go on. Tapi juga tuan-tuan dan perempuan sudah tentu mungkin tuan-tuan dan perempuan terkejut juga. Ini apa ni pelakon ni? Mai kat sini nak ceramah apa ni? Ustaz pun tidak. Memang saya akui tuan-tuan dan perempuan, saya bukan ustaz, saya baru nak start saja. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya juga nak bagi tahu dan juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Tak kira apa latar belakang kita, baik daripada polis, cikgu, apa saja, tapi hidup kita memerlukan ataupun hidup kita perlu ada pendirian. Hidup kita perlu pendirian, begitu juga saya sebagai seorang pelakon juga mempunyai pendirian. Saya juga akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, terutamanya dalam hal ataupun suasana politik dalam negara kita menjelang pilihan raya yang ke-13 ini. Jadi kalau tuan-tuan dapat, saya juga akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Saya tak boleh nak cakap tanpa ada slide, nanti saya kelongkang orang cakap. Jadi saya perlu ada guideline dan lebih jelas. Orang muda dia mau macam ni, kalau duk cakap saja tak nampak benda, dia kata nanti kita cakap saja. Jadi kita kena cakap beralas ataupun cakap kena ada fakta, dan ada dengan visual ini adalah lebih senang untuk kita memahami ataupun mendekatkan pemahaman kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, PRU yang ke-13 ini kita akan tukar. Will change. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita kena ada pendirian, tak kira apa latar belakang. Seperti yang saya cakap tadi, kalau kita tak ada latar belakang, kita akan jadi seperti ini tuan-tuan dan perempuan. Ni apa ni tuan-tuan dan perempuan? Toke dia duduk atas pagar. Jadi kita jangan bagi jawapan kepada masyarakat kita, aku tak mau masuk campur, aku tak mau melibatkan diri dalam politik, aku nak duduk atas pagar. Jadi kalau duduk atas pagar, toke duduk atas pagar. Dia tak tahu nak duduk bawah, dia tak tahu nak duduk atas. Jadi begitu juga kita tuan-tuan dan perempuan,
kita perlu ada pendirian, terutamanya bukan dalam diri kita saja, tetapi juga dalam suasana menjelang politik, suasana menjelang pilihan raya yang akan datang ini. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini semasa Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia ada melancarkan projek perumahan rakyat di Seremban. Baru-baru ini ramai wartawan-wartawan yang hadir bertanyakan soalan bilakah pilihan raya akan diadakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Jadi Datuk Seri Najib memberi jawapan kepada kita, dia mahu melaksanakan kerja-kerja kerajaan, dasar-dasar transformasi kerajaan sehingga tercapai, sehingga memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat kononnya. Dan dia menjawab juga, sebab itu dia sanggup tunggu hingga kita semua letih, sehingga dia letih, semua orang letih. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kita juga jawab balik kepada dia, kita juga tak akan pernah letih untuk lawan sampai UMNO BN tumbang, tuan-tuan dan puan-puan. Ini jelas dapat dibuktikan oleh kebangkitan rakyat pada 12 hari bulan Januari yang lepas, di mana kalau tuan-tuan dapat lihat, tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, rakyat daripada pelbagai kaum, daripada pelbagai golongan masyarakat, tak kira bangsa Melayu, Cina, India, tak kira daripada latar belakang profession, baik daripada doktor, lawyer dan sebagainya, turun ramai-ramai berkumpul di Stadium Merdeka. Dan seperti tuan-tuan dapat lihat dalam gambar ini, bukan saja di dalam Stadium Merdeka itu penuh, di dalam padang juga penuh, di sekitar kawasan Pudu Sentral dan di sekitar Bukit Bintang juga penuh, tuan-tuan dan puan-puan, di mana ini adalah satu sejarah yang tidak pernah berlaku dalam negara kita, dalam keadaan yang begitu baik, dalam keadaan yang begitu aman sekali, seolah-olah pasukan polis negara Malaysia, pasukan polis Diraja Malaysia bukanlah lagi pasukan polis Diraja UMNO Malaysia, tetapi seolah-olah pasukan polis ini seolah-olah sudah mesra kepada Pakatan Rakyat. Tidak ada tear gas, tidak ada provokasi dan sebagainya, berjalan dengan lancar. Dan ini adalah hasil daripada perjuangan ataupun kebangkitan daripada seluruh golongan masyarakat yang mahukan perubahan dalam negara kita. Jadi ini jelas tuan-tuan dan puan-puan, kalau UMNO dia nak buat, dia akan habis duit juta-juta ringgit. Ini berbeza dengan Pakatan Rakyat yang buat ataupun menghimpunkan rakyat pada 12 hari bulan itu, yang datang ke Stadium Merdeka dengan duit sendiri, dengan kenderaan sendiri, dengan membeli pakaian sendiri, makan sendiri, malah kena derma lagi ada. Berbeza dengan kita dapat lihat hari itu, ini yang terbaru, di mana Perkasa juga pergi ke Pedu Lake ataupun Tasik Pedu. Begitu juga dengan UMNO. Dan kita dapat lihat selepas Perkasa membuat himpunan di Tasik Pedu, selepas itu UMNO, pemuda UMNO membuat himpunan di Tasik Pedu, dan selepas itu Himpunan Kebangkitan Rakyat Anjuran PAS juga membuat di tempat yang sama. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, di atas yang dianjurkan oleh PAS Negeri Kedah, ramai yang pergi memenuhi kawasan itu, penuh di kawasan itu dengan kereta-kereta. Ini adalah hasil atas inisiatif ataupun diri sendiri yang mahu pergi kepada perhimpunan itu. Mereka pergi dengan duit sendiri, dengan kereta sendiri, dengan kemudahan transport sendiri, tidak ada perbelanjaan daripada mana-mana pihak. Berbeza dengan tuan-tuan dapat lihat himpunan yang dibuat oleh Perkasa dan juga UMNO, di bawah itu semuanya datang dengan bas, berduyun-duyun bas yang beratur ataupun memenuhi lebuh raya ataupun highway lebuh raya dekat dengan apa ini yang kita panggil kawasan itu apa bunga saya tak ingat, lembah bunga saya tak ingat, berdekatan dengan Tasik Pedu. Jadi ini jelas tuan-tuan dan puan-puan, rakyat hari ini
mahukan perubahan secara total, secara mutlak. Sebab apa? Sebab kita saluran 3 ini, iaitu golongan yang 45 ke bawah ini, berbeza dengan saluran 1 ataupun golongan penduduk yang berumur 60 ke atas. Kita hari ini politik kita berbeza, kita boleh membezakan pendapat, kita boleh menerima pandangan dan kita boleh mempertimbangkan ataupun membuat sesuatu maklumat yang kita terima itu, menerima maklumat yang kita terima itu, membuat pertimbangan yang lebih baik. Berbeza dengan dulu, masyarakat dulu hanya dengar sesuatu berita, terutamanya berita daripada TV3 dan sebagainya, dan mereka lama-lama akan percaya bulat-bulat. Berbeza dengan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat lihat di sini, kita sudah nampak jelas rakyat hari ini mahukan sesuatu perubahan. Rakyat mahukan perubahan dalam politik negara kita, dan jelas mesej yang ditunjukkan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat ditakuti oleh UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kita tak pernah rasa ataupun kita tak pernah lihat kenapa UMNO hari ini begitu rasa bermurah hati berbanding dengan UMNO sebelum ini. Ini adalah kerana mereka sudah sedar, mereka sudah tahu kebangkitan rakyat yang mahukan perubahan hari ini. Sebab itu mereka hari ini perlu membuat sesuatu daripada apa yang mereka tak pernah buat. Jadi mereka tahu PAS dan Pakatan Rakyat sudah mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Mereka tahu PAS dan Pakatan Rakyat sudah kuat, UMNO semakin nak tumbang. Sebab tu dia bagi RM50, sebab tu dia usaha 500 dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bukan saja golongan artis, golongan pelakon dalam negara kita. Sebelum ini artis tidak pernah ataupun tidak mahu menyatakan pendirian, terutamanya dalam politik, dalam parti-parti tertentu. Tetapi hari ini, tahun ini dan juga kebelakangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, jelas kita dapat lihat artis juga mahukan perubahan dalam politik negara kita. Artis juga berani menyatakan pendirian, terutama sekali untuk bersama-sama dalam PAS dan Pakatan Rakyat. Jelas hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ramai artis yang sudah berani menyatakan pendirian bersama dengan PAS dan juga Pakatan Rakyat, walaupun berbagai-bagai dugaan, berbagai-bagai rintangan yang terpaksa kami lalui, seperti sahabat-sahabat rakan-rakan yang ada di sini. Ini adalah satu lumrah tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun kami mengambil risiko, kami menganggap ini satu perjuangan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan bersama-sama juga dengan golongan-golongan yang berlatar belakangkan profesion yang berbeza. Jelas hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu kita hanya tahu ustaz-ustaz, ini orang kampung pak lebay saja yang mahu ataupun bersama-sama dengan PAS. Tetapi hari ini sudah jauh berbeza. Hari ini kita sudah mendapat berbagai-bagai sokongan daripada berbagai golongan masyarakat, daripada berbeza latar belakang, tak kira daripada pegawai tinggi kerajaan, pegawai tinggi polis, bekas-bekas jeneral. Dan ini tuan-tuan dapat lihat 4 jeneral sokong Pakatan Rakyat. Jeneral Brigade Jeneral Bersara Datuk Abdul Hadi Abdul Khalid Khattab, Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Abdul Kafir Abdul Hamid, Brigade Jeneral Datuk Najmi Ahmad Laksamana Pertama Imran Abdul Hamid, dan ramai lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kerana semua sudah sedar, kerana kita sama mempunyai satu matlamat yang kita mahukan satu sistem pilihan raya yang lebih bersih. Kita mahu menghentikan politik yang kotor yang selalu diamalkan oleh UMNO Barisan Nasional. Kita mahukan tanah yang dirampas oleh UMNO Barisan Nasional sebelum ini, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita mahukan
Dan kita terutamanya sekali menjelang pilihan raya ini, kita mahu sesuatu, kita mahu pilihan raya yang lebih baik terutamanya sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak mengambil sedikit masa. Saya tahu kan, saya tahu ramai yang perlu bekerja besok, tapi saya mohon sedikit masa untuk memberi sedikit penerangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang bertanya kepada saya, dan juga soalan-soalan seperti, kalau bekerja dengan kerajaan mesti sokong kerajaan, kalau tak mau sokong kerajaan, tak mau sokong UMNO Barisan Nasional, jangan duduk dalam negara Malaysia, pergi ke negara lain. Kalau tak mau sokong kerajaan UMNO Barisan Nasional, jangan kerja makan gaji kerajaan. Ini tuan-tuan dan puan-puan soalan yang selalu kita ditanya, ataupun soalan-soalan yang diprovok kepada kita, seolah-olah kita tidak boleh berbeza pendapat, dan seolah-olah hanya UMNO Barisan Nasional saja perlu disokong. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membuat pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kalau ada saudara-saudara kita, adik-beradik kita, ataupun mereka-mereka yang berada dalam UMNO bertanya soalan yang sama, sekiranya kita bekerja dalam kerajaan, makan gaji kerajaan dan sebagainya, adakah kita boleh berbeza pendapat, adakah kita boleh menyokong pembangkang dan sebagainya? Di sini tuan-tuan boleh ambil, dan di sini tuan-tuan boleh bagi tahu kepada mereka. Selalu ditanya kepada kita, dan selalu mereka tidak faham. Dan kita perlu pencerahan ini kepada seluruh saudara, seluruh masyarakat kita, tentang apa itu kerajaan. Apa itu kerajaan? Kerajaan adalah badan yang berkuasa, dilantik oleh rakyat untuk memerintah dan mengurus negara. Kerajaan di Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan adalah kerajaan yang sah di sisi undang-undang. Kerajaan di negeri-negeri lain juga adalah sah. Walaupun begitu, ada parti yang membeli adun negeri lain untuk menumbangkan kerajaan yang sah di sisi undang-undang Malaysia. Ada lagi orang tanya, siapakah kaki tangan kerajaan? Kaki tangan kerajaan terdiri daripada rakyat Malaysia, terdiri daripada rakyat pelbagai kaum dan agama, serta menyokong pelbagai ideologi politik, dan bukan saja UMNO, MIC, MCA, tetapi PAS, DAP dan PKR. Apakah kerajaan? Itu Barisan Nasional UMNO. Barisan Nasional UMNO hanyalah parti politik, bukan kerajaan. Kalau kaki tangan kerajaan tidak faham lagi, kami kaki tangan mempersoal ataupun tertanya-tanya. Ada yang bertanya, kami kaki tangan kerajaan bekerja di pejabat kerajaan, dapat gaji dari kerajaan, bolehkah kami undi Pakatan Rakyat dan bukan Barisan Nasional? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, boleh, kerana gaji anda dibayar oleh kerajaan dan bukan oleh duit Barisan Nasional atau duit UMNO. Gaji kerajaan diambil dari duit cukai rakyat, duit Petronas dan duit pelaburan negara. Artikel 10 dalam Perlembagaan Malaysia menjamin hak asasi anda untuk bersuara dan mengundi parti mana yang anda suka. Barisan Nasional UMNO tidak boleh ambil tindakan ke atas anda jika anda undi Pakatan Rakyat, kerana anda dilindungi oleh Artikel 10 dan Perintah Am Kerajaan. Anda seorang kaki tangan yang bijak dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini jelas UMNO Barisan Nasional bukan saja menggunakan kuasa duit yang mereka ada, tetapi mereka menggunakan kuasa media, terutamanya TV3, suak-suak khabar yang di bawah kuasa mereka, bukan saja nak menyampaikan maklumat, tetapi juga memutarbelit
memutar belit dan juga menakut-nakutkan rakyat supaya jangan melakukan perubahan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, jelas kalau kita tengok, dengar berita TV3, seolah-olah dalam Malaysia kita ini ada 4-5 negeri saja. Lain negeri semua tak ada masalah. Yang ada masalah semuanya di Kelantan, di Kedah, Perak, Selangor dan Pulau Pinang. Hari-hari semua cerita yang tak baik daripada negeri ini, seolah-olah negeri lain tak ada masalah. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, surat khabar, iaitu surat khabar utusan Malaysia. Jelas hari ini bukan saja memainkan peranan untuk sebagai surat khabar media arus perdana, tetapi juga merupakan surat khabar yang banyak kali kalah dalam isu fitnah. Jadi jelas tuan-tuan dan puan-puan, berbanding dengan surat-surat khabar yang ada dalam negara kita, Harakah, Keadilan dan surat-surat khabar lain, surat khabar utusan Malaysia jelas sekali, begitu hebat sekali memfitnah, terutamanya memfitnah PAS dan Pakatan Rakyat berhubung isu-isu politik dalam negara kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu dipertikaikan? Kenapa nak pertikaikan artis? Ada artis yang mahu buat perubahan, bukan saja perubahan dalam diri sendiri, tetapi juga dalam perubahan dalam politik. Hari ini kenapa UMNO nak mempertikaikan artis juga mempunyai pendirian? Apa salahnya kami? Apa salahnya golongan pelakon macam saya mahu bersama dengan PAS dan Pakatan Rakyat? Ini adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi. Tetapi inilah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, bukan saja artis hari ini ada dalam PAS dan Pakatan Rakyat. Jelas artis yang bersama dengan UMNO sudah lama, daripada dulu sampailah sekarang. Tapi artis yang ada dalam UMNO tidak pernah dijadikan isu, tidak pernah pun dipertikaikan. Tuan-tuan dapat lihat di sini berapa ramai artis lain yang bersama dengan UMNO. Adakah mereka ini kita menyerang mereka ataupun mereka menjadi isu daripada pihak kita? Kita langsung tidak mempertikaikan sebab kita tahu itu hak masing-masing, dan sudah lama artis berada dalam UMNO dan tidak menjadi isu kepada kita. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dapat lihat, kalau artis yang bersama dengan PAS dan Pakatan Rakyat difitnah, seperti juga mereka memfitnah pemimpin-pemimpin kita, terutamanya tok guru yang ada dalam PAS khususnya. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, artis seperti saya, seperti Aisyah, seperti Abi Abadi, Bok Lokman juga difitnah oleh mereka yang saya kira kenapa tidak berpuas hati dengan pendirian kami untuk bersama dengan PAS dan Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dapat lihat di sini, mereka memfitnah kami seolah-olah artis mahu ataupun artis ganti ulama. Ini apa yang mereka putar, seolah-olah apabila kami membuat pilihan, apabila kami berubah mahu bersama dengan PAS, seolah-olah kami ini ustaz segera, seolah-olah kami ini Maggie, Ustaz Maggie, bercakap hal-hal agama dan sebagainya. Inilah cara mereka tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita mahu sesuatu yang lebih baik, kita mengajak masyarakat supaya berubah kepada yang lebih baik, berubah kepada perjuangan Islam. Inilah apa yang mereka buat, seolah-olah kami ini juga seperti Ustaz Maggie mahu menggantikan ulama dan sebagainya. Tetapi artis yang ada dalam UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dapat lihat di bawah ini, mereka seperti tidak ada masalah. Mereka seperti apa saja yang mereka buat halal. Dan tuan-tuan dapat lihat apa yang mereka kata, apa yang mereka buat betul belaka. Jadi ini tuan-tuan dapat lihat anak-anak Melayu berfoya-foya di kelab malam. Artis menyampaikan lagu menghiburkan anak-anak Melayu di kelab malam, malah buka kelab malam lagi, tetapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi sebarang isu dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengajak kepada kebaikan,
kita mahukan kepada kebaikan, kita mahu kepada perubahan yang lebih baik, kita difitnah seolah-olah kita akan menggantikan ulama dan sebagainya. Seperti yang tuan-tuan dapat lihat, seperti yang tuan-tuan dapat dengar tiap-tiap hari sekarang ini, bukan saja di surat khabar tetapi juga di TV3, khususnya isu yang dibangkitkan, isu terkini yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan kenyataan Tok Guru Ni Aziz, kenyataan yang disampaikan oleh ataupun kenyataan yang dibuat oleh Tok Guru semasa balik daripada umrah baru-baru ni. Tok Guru berkata, kenyataan Tok Guru berkata, kerajaan UMNO Barisan Nasional melayan rakyat Malaysia, melayan rakyat dengan memberi BRIM, BRUM, BRAM dan sebagainya, seolah-olah melayan rakyat seperti haiwan, memberi makan kepada haiwan. Tetapi inilah kerja mereka, tuan-tuan dan puan-puan, menjelang pilihan raya. Seperti yang saya cakap, mereka akan menggunakan media sepenuhnya untuk memutarbelik fakta yang disampaikan oleh Tok Guru. Jadi tuan-tuan dapat lihat dekat sini, ini gambar ni tuan-tuan dan puan-puan. Di sebelah kanan ini gambar yang asal, gambar Tok Guru tunjuk berkenaan dengan maklumat lain. Tetapi di sebelah kiri ini mereka mengedit balik gambar itu, menunjukkan seolah-olah Tok Guru pun mengambil BRIM, Tok Guru pun ambil BRIM. Ini tuan-tuan dan puan-puan, logik ke Tok Guru nak ambil 500? Dia Menteri Besar, Menteri Besar Kelantan, dia nak fitnah Tok Guru pun ambil ni penerima BRIM binatang, dia tulis dekat sini, Tok Guru pun ambil BRIM 500. Kita fikir sendirilah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi inilah caranya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tidak dapat membuat pertimbangan dengan waras, pertimbangan dengan lebih orang kata pertimbangan yang lebih baik dalam menerima sesuatu berita, jadi mungkin kita akan juga terikut-ikut seperti mana juga mereka. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustaz, dan saya baca sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, Tok Guru kata orang yang menawarkan wang kepada orang sama seperti kalau kita panggil ayam, nak suruh ayam datang dekat. Kita tabur hampas kelapa, tabur padi. Kalau nak panggil lembu, kita bubuh bagi jerami. Tapi kalau nak bagi Islam, kita nak panggil ayam, cakap nak ceramah, mana ayam nak mari, mana ayam nak datang. Nak panggil lembu, mana dia nak datang. Jadi kalau kita bagi barang kepada orang, bagi RM10, RM50, orang akan datang ambil. Ini bukan cara Islam. Cara Islam ialah beri ilmu kepada manusia. Ini yang disampaikan oleh Tok Guru. Tetapi apa yang diputar, apa yang dispin oleh wartawan dan juga TV3, seolah-olah Tok Guru mengatakan, Tok Guru mempelekehkan BRIM. Tok Guru mengatakan orang, rakyat yang ambil BRIM itu seperti binatang. Inilah cara mereka untuk memfitnah, memburuk-burukkan kita PAS dan Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan ini juga ditanya, soalan ini juga diajukan kepada Ustaz Azhar Idrus. Ada orang tanya kepada Ustaz Azhar Idrus, apa komen Ustaz mengenai Tok Guru Ni Aziz, kata orang yang ambil BRIM ini seperti haiwan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Ustaz Azhar Idrus jawab? Ustaz Idrus jawab, sebenarnya apa yang kita dengar dalam video klip, bukan Tok Guru kata kepada penerima BRIM seperti haiwan. Cuma Tok Guru kata orang yang memberikan BRIM itulah cuba menjadikan orang yang menerima seperti haiwan. Umpama bagi makan, lepas tu sembelih. Maknanya jahatnya orang nak bagi bantuan bila perlu sahaja.
Bila jauh dengan pilihan raya, tak hulur pun bantuan. Jadi lo ni kena hati-hatilah. Banyak putar belik dan spin berita nak musim mengundi. Yang tak pernah nampak muka pun dah kerap masuk kampung dah. Tujuan apa? Nak tolong ke untuk kepentingan tertentu. Jadi kita kena jadi bijak, jangan percaya tanpa selidik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga dijelaskan, dititahkan oleh Tuanku Raja Nazrin, pemangku Raja Perak, pada 19 hari bulan Februari 2003. Tuanku Raja Nazrin juga bertitah telah muncul kumpulan pengacau dari kalangan anak muda berlagak samsing melakukan perbuatan yang mengetepikan undang-undang. Telah muncul anak muda mengoyak poster, melempar batu, mengadakan sekatan jalan raya, menyimbah cat ke potret pemimpin, memijak bendera negara. Toleransi kepada budaya gangsterisme adalah satu permulaan budaya yang amat tidak sihat, sangat bertentangan dengan sifat bangsa yang bertamadun dan antithesis kepada budaya negara maju. Anak muda jangan dididik bersifat samsing. Pihak berkuasa tidak harus memejamkan mata. Di sebaliknya, wajib bertindak tegas. Ini adalah satu ucapan ataupun titah daripada pemangku Raja Nazrin Shah, pemangku Raja Perak. Dan ini sudah jelas tuan-tuan dan puan-puan, ramai sudah sedar, ramai sudah tahu betapa jijiknya perlakuan UMNO Barisan Nasional yang mahukan kuasa, yang mahu kekal berkuasa. Mereka sanggup menghalal apa cara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kitalah yang penentunya. Kitalah sama ada mahu meneruskan, mahu memberi UMNO Barisan Memerintah ataupun mahu menumbangkan UMNO Barisan Nasional dan memilih Kerajaan Pakatan Rakyat Keadaan PAS dan Pakatan Rakyat yang baru. Kitalah yang akan menentukannya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah itu satu jenayah. Kalau kita memilih perasuah menjadi pemimpin, berarti anda mengangkat penjenayah sebagai pemimpin anda. Sanggupkah anda bersubahat dengan penjenayah? Rasuah ini adalah satu masalah yang begitu besar sekali dalam negara kita. Bukan saja dalam negara kita, tetapi juga dalam dunia tuan-tuan dan puan-puan. Dengan rasuah ini, bukan saja rakyat yang akan menerima bahananya, negara itu sendiri akan menerima bahananya, tetapi bukan saja dalam dunia ini, tetapi di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat lihat bahayanya, bahananya rasuah yang berleluasa, terutamanya dalam pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dapat tengok dalam gambar ini dan boleh bayangkan. Inilah yang berlaku bukan saja dalam negara kita, tetapi dalam dunia. Sekiranya rasuah itu berleluasa, rakyat miskin akan menjadi rakyat yang terbanyak. Kalau di dalam negara kita, rakyat miskin akan menjadi rakyat yang terbanyak, yang berkuasa, yang kaya akan menjadi sedikit sahaja, dan merekalah yang berkuasa, mereka akan menggunakan kuasa duit, kuasa rasuah dan sebagainya untuk memerintah dan juga untuk memberi kita sebagai umpan. Inilah yang akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat kebanyakan akan berada dalam keadaan yang susah, hanya sedikit saja yang kaya dan berkuasa. Apabila mereka kaya, mereka menggunakan kuasa duit, mereka merasuah rakyat untuk berkuasa. Jadi ini gambar yang tuan-tuan dapat lihat di sebelah kiri ini. Rakyatnya semuanya susah, ramai, kebanyakan ramainya susah. Di sebelah kanan adalah yang kaya. Inilah yang dimaukan daripada zaman British yang menjajah negara kita Malaysia, hinggalah dibuat oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional hari ini. Mereka mahu
kita duduk dalam keadaan kita supaya jangan berubah, jangan melakukan perubahan. Apabila kita tidak mahu berubah, tidak berani melakukan perubahan, mereka akan duduk dalam keadaan mereka. Inilah yang mereka mahu. Tetapi tuan-tuan dapat lihat di sini, kalau kita rakyat yang terbanyak ini sedar mahu bangkit melakukan perubahan, maknanya kita boleh sama ratakan kekayaan, kita boleh sama ratakan apa yang ada dalam negara kita supaya menjadi lebih adil, supaya menjadi lebih saksama. Jadi ini jelas tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak mahu bangkit melakukan perubahan pada pilihan raya ini terutamanya, makanya kita akan terus berada dalam keadaan ini, dan lama kelamaan negara kita akan menjadi sebuah negara yang begitu tinggi rasuahnya, dan rakyat kita akan berada dalam keadaan susah. Hanya segelintir sahaja yang mengaut hasil kekayaan dalam negara kita. Jadi kalau kita mahu sesuatu perubahan, jadi kalau kita mahu sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih sama adil, sama rata, jadi kitalah yang penentunya untuk melakukan perubahan supaya keadaan kebanyakan rakyat yang berada dalam keadaan miskin ini berubah menjadi keadaan yang sama. Saya suka ambil satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke KLCC lah contohnya, ramai yang datang, saya lihat yang datang hanya berlega-lega di kawasan luar KLCC, ambil gambar air pancut, ambil gambar menara kembar dua. Nak makan, nak minum, lari keluar kat tempat lain. Yang ada dalam KLCC siapa? Berapa kerat saja yang boleh bershopping, berapa kerat saja yang boleh makan dan sebagainya, menikmati apa yang ada di dalam KLCC. Inilah keadaan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja pembangunan yang dibuat, apa saja yang dihidangkan kepada kita, kalau kebanyakan kita rakyat tersemiskin, kita hanya dapat melihat menggigit jari saja. Yang menikmatinya hanya sebahagian golongan saja. Ini perlu kita tukar tuan-tuan dan puan-puan, supaya perkara ini lebih boleh kita tukar menjadi satu keadaan yang lebih baik untuk kita masa akan datang. Bukan saja untuk kita, tetapi terutamanya sekali untuk anak-anak kita masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO Barisan Nasional sebuah parti rasuah, dan ini bukan kita yang kata, tetapi orang yang mempunyai kedudukan tertinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam UMNO itu sendiri pernah berkata, imej UMNO yang ketiga ialah imejnya sebagai parti yang menggalakkan rasuah politik atau parti orang kaya di atas dan parti orang miskin di bawah. Parti yang korup, parti yang berkeliaran dengan buaya-buaya darat, yu-yu laut, yang tidak segan silu menyapu dan menelan segala projek dan kontrak kerajaan dan hak rakyat miskin, tidak kira kaum. Imej ini semua rakyat tak mahu tuan-tuan dan puan-puan, dan perkara ini dia sendiri yang cakap. Bukan orang lain, bukan orang luar, orang dalam parti itu yang bercakap tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan, apabila pemimpin mereka sendiri yang mahu calon-calon yang nak bertanding pada pilihan raya nanti disaring ataupun dibuat check and balance ataupun dilaporkan kepada Suruhanjaya Pilihan Rasuah Malaysia untuk rekod bersih ataupun tidak, tetapi ada juga golongan yang membantah. Ini terbaru tuan-tuan dan puan-puan. Sebahagian daripada anggota UMNO yang mengadakan demonstrasi membantah peranan Lembaga Disiplin dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di pekarangan Menara Datuk On kira-kira 8.20 malam semalam. Ini apa ni? Kita tak mau rasuah, kita nak membaca rasuah, tetapi ada golongan, terutamanya daripada golongan kroni-kroni UMNO yang takut pemimpin-pemimpin mereka tidak dapat menjadi calon dan sebagainya, maka mereka membantah campur tangan SPRM kononnya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila rasuah berlaku, apabila rasuah berleluasa, inilah bahananya tuan-tuan dan puan-puan,
bukan saja kepada diri kita sebagai manusia, tetapi benda yang tak hidup pun merasa bahana dia. Tuan-tuan dapat lihat di sini, bukan saja stadium yang runtuh, berbagai-bagai lagi projek yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional untuk tuan-tuan dan perempuan. Pondok JT Shah Bandar Kuala Terengganu runtuh, Astaka Pekanraya Kampung Raja Besut runtuh, Terminal Hentian Bas Kuala Berang runtuh, Stadium Sultan Mizan Gong Badak Kuala Terengganu runtuh. Tapi apabila kita tanya dekat menteri besar dia habaq kat kita kata Ultraman yang main buat. Dia salahkan orang lain pula. Jadi inilah tuan-tuan dan perempuan, kalau kita mahu lagi sesuatu kerajaan ataupun parti yang memerintah negara kita yang berleluasa seperti ini, yang jelas tuan-tuan dapat lihat dalam gambar ini, yang jelas seperti saya terangkan bahayanya rasuah apabila berleluasa dalam negara kita. Bukan saja bahaya kepada diri kita, bukan saja bahaya kepada bangunan-bangunan di dunia ini, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Inilah yang ditakutkan oleh UMNO Barisan Nasional. Kalau kita mahu sesuatu perubahan, kita mahu bangkit, mahu tumbangkan UMNO Barisan Nasional, mahu berubah UMNO Barisan Nasional menjadi pembangkang dalam negara kita. Sebab itu dia takut rakyat berubah. Kerana apa? Kerana dia tahu apabila rasuah sudah berleluasa, kalau PAS dan Pakatan Rakyat berjaya ambil alih Putrajaya, ramailah pemimpin-pemimpin mereka akan masuk penjara, tuan-tuan dan perempuan. Itu sebab dia takut sangat-sangat, tuan-tuan dan perempuan. Ini telah dinyatakan sendiri oleh mentor dia. Mentor dia cakap apa, tuan-tuan dan perempuan? Mentor dia cakap, jika UMNO Barisan Nasional kalah PRU 13 ini, Pakatan Rakyat akan bongkar semua kes rasuah pemimpin Melayu UMNO. Sebab itulah saya nasihatkan, orang Melayu mesti tolak Pakatan Rakyat sebelum pemimpin Melayu UMNO mendapat malu besar. Orang Melayu mesti kenang jasa UMNO dan mempertahankan UMNO demi maruah pemimpin Melayu. Dah tahu dah banyak buat rasuah, dah salah apa semua, kita nak tahankan apa lagi sampai bila? Sudah-sudahlah 55 tahun, tuan-tuan dan perempuan. Cukuplah. Jadi kita lah, tuan-tuan dan perempuan, yang perlu sedar dalam keadaan ini. Kalaulah kita masih lagi memberi undi kepada UMNO Barisan Nasional, maknanya kita bersama-sama bersekongkol dengan mereka, seperti yang tuan-tuan nampak apa yang mereka telah lakukan dalam negara kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita sepatutnya dah habaq dekat UMNO macam ni lah. Sudah-sudahlah, cukup-cukuplah 55 tahun. Putrajaya dah kata pergi, Sungai Buloh dah kata mari. Sudah-sudahlah. Tapi inilah tuan-tuan dan perempuan, apabila kita nak bagi tahu kepada rakyat kita sesuatu yang baik yang kita akan lakukan, sesuatu perubahan yang lebih baik kepada rakyat, kita nak hapuskan tol, kita nak sekolah percuma daripada sekolah rendah sampai ke universiti, kita nak ini perubatan, hospital percuma dan sebagainya. Tetapi kenapakah tiba-tiba orang UMNO, terutama sekali penyokong-penyokong UMNO yang begitu rasa macam hilang akal, rasa macam tak boleh terima, seolah-olah kita nak bagi sekolah free, kita nak bagi tol free dan sebagainya. Mereka mengamuk. Apa hal pula kasih murah? Aku nak mahal lah, tension lah. Aduh, aku nak mahal semua benda, apa saya tolong bagi murah pula? Apa saya tiba-tiba rasa pelik macam ni, tuan-tuan? Saya nak tanya, saya rasa bukan pasal kita nak bagi sekolah percuma dia rasa pelik. Saya rasa ini satu rasa perasaan yang takut kalah, takut apa yang dia ada akan hilang, tuan-tuan dan perempuan. Kita kalau kita rasa kalau menang pun kita tak hilang apa-apa, kalah pun kita duduk macam ni, kita tak ada takut ataupun mahu, tak ada masalah untuk buat perubahan. Tapi kalau orang yang rasa hilang projek, hilang kuasa, nanti kena tangkap masuk penjara dan sebagainya, sebab itu dia akan rasa dia takut untuk melakukan perubahan. Tapi tuan-tuan dan perempuan, apa salahnya kita lakukan perubahan bersama-sama sekarang ini supaya kita menjadi rakyat yang lebih baik. Kita ajak rakan-rakan kita yang ada dalam UMNO hari ini bersama-sama dengan PAS dan Pakatan Rakyat.
terutamanya sekali dalam PAS untuk melakukan perubahan bukan saja dalam diri kita tetapi juga dalam politik. Saya ambil contoh dalam diri sendiri. Saya nak cakap kenapa kita perlu berubah. Bukan saja kita perlu berubah, bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga dalam politik. Contohnya dalam diri sendiri, dalam diri kita. Kalaulah kita ni tak pernah sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan, daripada umur 20 sampai ke 40 tak pernah sembahyang, ataupun sembahyang tak pernah cukup, ataupun tak pernah buat langsung, tak ambil tahu, sebagai seorang Islam takkan kita nak duduk macam tu sampai bila-bila. Jadi kita perlu berubah. Kita perlu berubah kepada yang lebih baik. Saya tak kata saya baik, saya pun satu ketika, saya pun satu masa layak juga. Semua orang ada kesilapan, semua orang ada kekurangan. Jadi kita perlu memperbaiki kekurangan kita, kesilapan kita. Kita tak mau duduk dalam kekurangan, kesilapan sampai bila-bila. Begitu juga dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dulu saya kekurangan, kalau dulu saya melakukan kesilapan, sekarang saya sudah sedar, saya mahu sesuatu yang lebih baik dalam diri saya. Kalau dulu saya kurang melakukan solat 5 waktu, sekarang saya nak daripada 5 waktu. Kalau dulu saya tak sokong perjuangan Islam, hari ini saya menyokong perjuangan Islam. Ini yang perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dalam politik. Kalau tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan dah nampak apa yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional selama 55 tahun sebelum ini, apa tunggu lagi? Tukarlah. Ini kalilah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kalilah kita bagi UMNO Barisan Nasional jadi pembangkang pula. Dan kita buat satu perubahan. Dan kalaulah kita Pakatan Rakyat tidak melakukan lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita PAS dan Pakatan Rakyat melakukan lebih baik kepada rakyat, apalagi tambahlah lagi 5 tahun. Senang saja, tak ada masalah. Jadi apa yang susah, apa yang takut sangat? Takut masuk penjara lah, tuan-tuan. Sebab itu sebenarnya mereka yang tak banyak saja yang takut, tapi kita yang ada ini perlu berani, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kuasa kita, kuasa rakyat yang terbanyak ini yang boleh melakukan perubahan untuk sesuatu yang lebih baik, bukan saja untuk diri kita, bukan saja untuk rakyat, bukan saja untuk negeri kita, malah negara kita dan umat Islam khususnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah apa yang dipesan oleh Tok Guru Presiden kita. Dan ingatlah dalam kepala kita, Tok Guru berpesan, jika kita perjuangkan Melayu, belum tentu Islam akan selamat. Tetapi jika kita perjuangkan Islam, sudah tentu Melayu akan selamat, Cina akan selamat, India akan selamat, semua rakyat akan selamat. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya, tuan-tuan dan puan-puan, sukanya saya sekali lagi membaca pantun yang disampaikan oleh Tok Guru Presiden pada Konvensyen Pakatan Rakyat 2 hari lepas. Apa yang disampaikan, apa yang dipantunkan oleh Tok Guru, sekali lagi saya pantunkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lebah bukan sebarang lebah, lebah terbang di tepi payah. Ubah bukan sebarang ubah, ubah kita ke Putrajaya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu ucapan saya untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada masa, jika dijemput lagi dan kalau tuan-tuan dan puan-puan mau saya datang lagi pada kempen pilihan raya, insyaAllah saya akan datang menyampaikan dengan maklumat-maklumat yang lain pula. Maafkan saya sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.